Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Amsayna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Yang berusaha Tuan Nazir Masjid Timbalan, Setiausaha Bendahara para JK yang dimuliakan dan lagi dihormati Imam yang memimpin solat sebentar tadi, yang mendoakan kita sejahtera dunia dan akhirat, dan juga Bilal yang mengumandangkan azan, dan Siap yang mempersiapkan masjid menyambut kita, lebih-lebih lagi untuk menyambut Ramadan pada malam ini, dan seterusnya muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dikasihi Allah, yang diridai Allah, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukurlah kepada Allah SWT kerana telah menyampaikan kita di bulan Ramadan, sebagaimana kita selalu minta kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab Syaban wa balighna Ramadan. Sampailah kita Ramadan pada malam ini, insya-Allah. Itu nikmat, kerana setiap kali sampai Ramadan semuanya orang berharap, semua yang menunggu-nunggu, menanti-nanti kerana untuk melakukan yang terbaik lagi daripada yang sebelum pada ini. Itulah Ramadan. Tak akan puas, kita tak akan puas menikmati Ramadan. Buatlah macam mana sekalipun rasa terbaik, apabila datang tahun depan ada, rupa-rupanya ada yang tak kena sedikit pada yang sebelumnya. Itu menyebabkan orang-orang yang cinta Ramadan ini menanti-nanti Ramadan, kerana dia tahu apa yang kurang pada tahun. Sudah, buatlah macam mana sekalipun, terbaik buat. Tetapi bagi orang yang terbaik dan ada rasa terbaik, dia tetap akan merasakan ada juga lompang, ada juga kesedikit yang tak kena, ataupun ada juga yang kurang pada tahun lepas. Jadi dia menanti-nanti pada tahun ini, dan malam ini tibalah masanya. Apa yang kurang tahun lepas dia akan perbaiki, dia akan tampung sepenuhnya. Inilah orang yang merasakan biarlah Ramadan ini setahun, kerana cintanya kepada Ramadan. Sebab itu, dan pada malam ini kalau kita lihat kepada hadis Nabi berdoa, Allahumma ahillahu alaina bil jumni wal iman wassalamata wal islam wa rabbi wa rabbukallah. Jadikanlah bulan ini bagi kami keberkatan dan kesejahteraan dan keislam. Wahai Tuhan, wahai Tuhanku dan Tuhan Engkau, Rabbul Alamin, Rabbi wa Rabbukallah, Tuhanku dan Tuhan Engkau ialah Allah. Mana Tuhan kita, Tuhanmu wahai bulan Ramadan ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini gembiranya orang yang menyambut Ramadan, kerana Ramadan lah baginya itu seperti sesuatu yang akan datang kepadanya, membawa penuh dengan keberkatan, membawa keimanan, membawa kesejahteraan. Itulah Ramadan yang diberi kepada kita, tak sama dengan orang-orang yang terdahulu. Walaupun Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Tak sama, walaupun dahulu daripada Nabi Adam sampai ada puasa, tak sama Ramadan ini untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana sama? Tak sama. Kerana ada kelebihan-kelebihan yang tertentu untuk menutup Ramadan ini, untuk menyempurnakan puasa. Seperti mana Islam
Islam, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Begitu juga dengan puasa. Puasa ini dahulu pun ada, tapi bila sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, puasa ini disempurnakan dengan selengkap, dengan sempurnanya, kamil mutakamil. Inilah puasa untuk kita. Dan kita akan lihat bagaimana apakah yang dikatakan puasa. Jadi pada petang ini kita berkongsi tentang tajuk puasa yang sebenarnya untuk orang yang berpuasa. Bermaknanya puasa itu yang untuk orang yang sebenarnya berpuasa. Bermaknanya puasa dah dengan sebenar-benar dalam erti puasa yang sebenar-benarnya. Ramai orang puasa seperti dalam sabda Nabi, ada orang puasa dapat letih sahaja, ada orang puasa penuh dengan keimanan. Itu berbeza. Jadi itulah maksudnya puasa untuk orang yang sebenar-benar berpuasa, ataupun orang yang sebenarnya berpuasa dengan sebenar-benar ia berpuasa. Berpuasalah dengan sebenar-benarnya, puasa yang ditunjuk oleh Nabi, yang disabda oleh Nabi, yang diingini oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia berbeza-beza puasa ini. Biarlah kita ini tahun ini kita buat yang terbaik. Walau bagaimanapun tak akan rasa terbaik apabila puasa ini datang pula tahun depan. Kita rasa tak terbaik. Tapi itulah nikmat. Kita rasa terbaik apabila dah berlalu pergi. Seperti kita lah, kalau nak bermusafir, kita nak bawa ni. Dalam perjalanan barulah kita rasa tertinggal sesuatu. Walaupun benda itu kecil, tertinggal kasut, tertinggal slipper, tertinggal itu, baru kita tahu. Begitulah juga dengan Ramadan ini. Dan apabila itu kita akan berusaha lagi dengan sepenuhnya. Itulah nikmat Ramadan kepada orang yang sebenar-benarnya mahu menikmati puasa yang sebenar-benarnya. Dan bab ini kita lihat perkara pertama ialah kelebihan Ramadan. Terlalu banyak kelebihan Ramadan. Dan kita lihat apa erti Ramadan dan apa itu kelebihan Ramadan yang kita sebut. Ramadan itu mulianya di sisi Allah. Yang keduanya kita lihat apa erti puasa dan apa kelebihan puasa. Yang ketiganya kita berkongsi tentang puasa. Apakah puasa itu yang sebenar-benarnya untuk kita berpuasa dengan sebenar-benarnya. Kita lihat dulu apa erti Ramadan. Ramadan itu apa erti? Ramadan rimat, iaitu panas, iaitu seperti batu yang panas dibakar oleh matahari, panas berkilau-kilau. Pada zaman Arab dahulu, masuk aja Ramadan panas. Itu sebab dikatakan itulah Ramadan, panas yang membakar terik. Diibaratkan, lalu kita ibaratkan panas itu seperti api membakarkan dosa, seperti sesuatu yang membakarkan dosa kita, hancur lebur dosa-dosa kita. Itu makna Ramadan. Pada istilahnya, semua orang tahu, pada istilahnya ialah tahan diri daripada makan dan minum dan perkara membatalkan puasa daripada terbit fajar sampai tenggelam matahari dengan niat Ramadan. Niatnya nawaitu samaradin an ada syahri Ramadan hazisanati lillahi ta'ala, ataupun penuh satu bulan Ramadan nawaitu sauma syahr Ramadan kulli lillahi ta'ala. Itu niat. Kata ada niat, tak adalah Ramadan. Walau bagaimanapun perbuatan apa-apa pun ada niat, cuma lafaz sahaja yang kita tak lafaz. Itu Ramadan. Apakah kelebihan Ramadan? Kelebihan Ramadan terlalu banyak. Terlalu banyak Ramadan yang tak habis-habis orang rungkai, orang percakap, terlalu banyak. Kita di sini kita sebut yang beberapa utama saja. Pertama, yang paling besar sekali Ramadan ini, iaitu bulan diturunkan Al-Quran. Bulan yang memulakan Al-Quran di muka bumi ini dan di alam ini. Dahulu kitab lain, ada kitab Zabur, dan kitab-kitab dahulu pun juga diturunkan pada bulan Ramadan. Zabur pada bulan Ramadan, Taurat, Injil. Begitulah juga Al-Quran tak akan ketinggalan pada bulan lain, tak akan ketinggalan pada bulan Ramadan.
Itulah yang paling besar sekali Ramadan ini, bulan Ramadan. Kelebihan Ramadan ini yang nombor satu, ulama kita itulah nombor satu, iaitu Ramadan ini diturunkan Al-Quran. Ramadan ini bulan Al-Quran, bulan Al-Quran. Ulama-ulama kita Hanafi, Syafi'i tutup kitab, buka Al-Quran pada bulan Ramadan. Tutup kitab maksudnya tidak seperti biasa mereka mengajar kitab-kitab. Ada masa-masa dibahagikan dengan Al-Quran, mana tumpu sepenuhnya kepada Al-Quran. Nabi sendiri masuk Ramadan tadarus dengan Jibril dan mengatur surah-surah. Itu Ramadan. Dan ulama kita mengatakan, kenapa kita berpuasa pada bulan Ramadan? Kenapa kita berpuasa? Kenapa Allah tidak letakkan pada bulan Syaban ke? Bulan Syaban pun hebat di sisi Allah. Dan di bulan Rejab pun hebat insya-Allah. Mana-mana bulan, kenapa Allah letakkan pada bulan Ramadan, tidak pada bulan lain-lain? Dan ada kitab As-Sayuti ada sebut perkara ini, Allah wajibkan fardu puasa di bulan Ramadan kerana bulan itu diturunkan Al-Quran. Sebab itulah kita wajib berpuasa bulan Ramadan. Di bulan itulah yang memulakan turun Al-Quran selama 23 tahun. Selama 23 tahun. Bermulanya Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, sebagai mensyukuri nikmat terbesar yang Allah turun kepada kita, itu kitab Al-Quran yang memasukkan kitab-kitab lain, hukum-hukum lain semua ada itu, sebagai mensyukuri nikmat terbesar iaitu Al-Quran itu. Kita hendaklah bersyukur dengan berpuasa. Apalagi amalan bersyukur dengan nikmat yang terbesar itu. Sebab itulah puasa difardukan pada Ramadan kerana Al-Quran. Kerana Al-Quran itu bermula diturunkan daripada surah Iqra' sampailah ayat terakhir, ayat terakhir, wattaqu yauman la turja'una fi ila Allah tsumma tuwaffa kullu nafsin bima kasabat wa hum la yuzlamun. Itu ayat terakhir. 2 minggu selepas itu Nabi sakit dan sampai masanya Nabi pun wafat. Dan itu ayat terakhir, dan sempurna disusun sebanyak 114 surah. Itu Al-Quran. Itulah kelebihan bulan Ramadan. Yang ketiganya, apa lagi? Yang pertama di Al-Quran, yang ketiga kenapa ia difardukan puasa Ramadan, itulah antaranya. Yang ketiga, pada yang ketiga itu berlaku perang Badar. Yang ketiga ni berlaku perang Badar. Ketika Allah nak fardukan Ramadan, kenapa puasa ni difardukan Ramadan? Kenapa tidak dipilih perang pertama Nabi tidak di bulan lain, kerana di Ramadan, dan ketika itulah berpuasa. Kerana itulah kata puncak segala-gala kesabaran. Di ketika puncak segala kamu taat kepada Allah. Ketika itulah puncak sebenarnya kamu menundukkan nafsu. Ketika itulah kamu mengalahkan syaitan sehabis-habisnya. Kamu kuat ketika itu. Ketika itu pertama kali kamu puasa. Ketika itulah kamu ketika itulah keimanan kamu mencapai darjat yang tinggi. Ketika itulah kesabaran kamu yang tinggi. Ketika itulah kamu kalahkan syaitan yang selama ini ajak kamu kepada perkara-perkara yang tahu. Ketika itulah kamu menundukkan nafsu kamu. Nafsu ini tak pernah ajak kepada yang baik. Kamu tundukkan, kamu kalahkan, kamu jajahkan nafsu kamu. Dan hendaklah kamu berperang pada ketika itu. Walaupun kamu 313 musuh hanya datang 1000 dengan kenyang. Ada seorang pun dahlah kenyang, bawa pula unta untuk dikorbankan kerana nak menyambut kegembiraan, nak berperang dengan Nabi, karenanya boleh menang. Tengoklah siapa yang benar, siapa yang benar. Kalaulah tidak di puncak keimanan, masa kan malaikat akan turun. Malaikat ini akan turun kepada tentera Islam, kepada tentera yang kata keimanannya yang cukup tinggi, yang cukup sabar. Istaqulu lil mu'minina ala yakfiyakum an yumiddakum rabbukum bisalasati malaikati munzalin.
bisalasati alafi minal malaikati munzalin. Ketika kamu berkata tidakkah cukup Allah turunkan 3,000 tentera daripada malaikat daripada langit. Tentera ini tentulah di puncak keimanan, maknanya tingginya hampirnya kepada Allah. Kalau tidak, takkan mereka nak turun. Takkanlah mereka turun kepada tentera yang bercampur aduk, tentera yang tentera yang lemah keimanan. Tentulah tentera ini turun pada orang-orang yang benar-benar takwa. Jadi kita ni ada tentera Allah di langit, ada disimpan. Berapa ribu kita nak? Berapa ribu? Kita di sini kita tewas sana orang, semuanya banyaknya tewas. Sedangkan kita ada tentera di langit yang Allah simpan untuk kita. Bila-bila masa kita boleh mohon tentera itu. Tentera ini tak akan dikalahkan oleh sesiapa pun. Mustahil dapat dikalahkan tentera ini. Tetapi kenapa tentera ini tak datang? Tentera ini tak datang kepada kita. Mana perang kita kalah. Tunggulah masanya nanti, akan lahirlah tentera-tentera, orang yang memimpin dengan sebenar-benarnya. Tentera ini akan turun. Seperti berlaku yang kita pernah dengar, ada berlaku perang di sana, perang di sini. Ada juga yang berlaku, wallahu a'lam. Itu perang Badar. Jadi ketika itulah Nabi difadukan puasa. Jadi kalaulah kita rasa letih berpuasa, rasa tak larat, ingatlah bagaimana Nabi berpuasa pada mula-mula. Jadi apabila kita ingat Nabi, bagaimana Nabi berpuasa mula-mula, akan memberi kesan kepada jiwa kita supaya kita dapat teruskan puasa. Teruskan puasa kerana ingatkan Nabi kita bagaimana mula-mula dia berpuasa. Sama ke seperti kita hari ini di Malaysia ni? Jangan tanya di Malaysia ni, makin menjadi bulan puasa, makin banyak makanan. Inilah Malaysia kita. Bukanlah kita nak kata apa, yalah gaya hidup macam itu. Dalam Ramadan bertambah-tambah makanan. Malam hari penuh kedai makan, siang hari pun penuh dengan makanan. Nikmatnya Malaysia dengan makanan. Berpuasa itu boleh imbangkan semua. Itu di antara kelebihan puasa. Yang keempat, dalam bulan Ramadan inilah Allah takdirkan kota Mekah yang dulu gah dengan sombong dan angkuh, halau Nabi, kumpul nak bunuh Nabi. Nabi pindah ke Madinah, kejar Nabi lagi ke Madinah. Akhir sekali kota Mekah ditakluk oleh Nabi pada bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan Nabi takluk, dan disitulah Nabi hancur semua berhala yang mereka sembah di kota Mekah. Dikatakan ada beratus 360, hancur semua, gugur semua pada bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan, perang Modin dahulu, saya ingat dulu perang Modin antara Mesir dan Israel dahulu. Perang tak benar-benar. Anwar Sadat rujuk kepada Abdul Halim Mahmud, Syekh Azhar. Bagaimana kita ni? Apa Syekh Azhar? Perang dalam Ramadan. Lalu Anwar Sadat istihar perang Ramadan kepada Israel 1973. Benang. Senjata apa aja yang ada dok balik dengan Israel, benang. Kerana itulah Ramadan yang kata ada keberkatan, ada kekuatan. Dan pada Ramadan juga tentera Islam membuka Andalusia. Tariq bin Ziyad datang dapat membuka Andalusia, iaitu Spain yang kita sebut sekarang hari ini, Spain. Dan kalau kita nak sebut satu persatu terlalu banyak, maknanya terlalu banyak perkara yang berlaku dalam Ramadan ini, Ramadan, kerana itu kelebihan kepada umat Islam yang taat kepada Allah SWT. Itu kelebihan Ramadan. Kita lihat pula apa erti puasa. Itu kelebihan Ramadan, dan kita lihat pada puasa yang kita puasa pada bulan Ramadan. Lepas itu kita akan gabung bagaimana puasa ini pada bulan Ramadan. Apa erti puasa? Seperti mana kita tahu semua, erti puasa ialah tahan diri daripada sesuatu. Seperti Siti Maryam menahan dirinya daripada bercakap, itu pun dikira puasa. Tak mau bercakap dengan orang. Ini nazaratul rahman sauman,
inni nazartu lirahman sauman fala ukallimal yauma insiya. Aku tak bercakap, aku bernazar kepada Allah Maha Pemurah, aku berpuasa. Puasanya apa? Tak bercakap dengan orang. Maknanya tahan diri pada bercakap, berpuasa. Jadi kita ni, dalam kita hidup ini, kita tahan diri kita daripada melakukan maksiat. Kita tahan. Sebab maksiat, masa itu bukanlah yang huduh pada pandangan. Masa itu kalau pada pandangan mata kita makin cantik, makin hari makin cantik, makin malam pun makin cantik, berkilau-kilauan. Tetapi nampak berkilau-kilauan, tapi hakikatnya terlalu buruk. Dan kita tahan. Itu juga dikatakan puasa. Menahan diri pada melakukan maksiat. Bermakna kita ini berpuasa sepanjang hayat kita. Sepanjang detik saat kita berpuasa. Berpuasa apa? Berpuasa daripada melakukan perkara yang dilarang oleh Allah. Tahan diri. Itu juga dikatakan puasa pada bahasa. Pada istilahnya ialah seperti disebut tadi, menahan diri pada makan minum sampai itu berpuasa. Apa kelebihan puasa? Jadi kelebihan puasa ialah natijah puasa itu ialah kamu akan menjadi takwa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Natijah dia puasa itu kamu menjadi orang yang takwa. Takwa ini ialah yang membezakan antara kita semua di sisi Allah nanti. Inna akramakum indallah atqakum. Kemuliaan kamu di sisi Allah ialah takwa. Dan Allah sebut inna lil muttaqina mafaza hadaika wa anaba. Orang yang bertakwa ini berjaya masuk surga. Makna orang masuk surga ini orang-orang yang bertakwa ataupun orang beriman dan beramal soleh. Innal muttaqina fi maqamin amin. Orang bertakwa dalam surga. Disebut dalam surga. La yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Tak sama ahli neraka dan surga. Ahli surga itu ialah orang yang berjaya. Berjaya itu maksudnya orang berjaya mencapai ketakwaan. Itu natijah. Kalaulah nak jadi orang bertakwa, nak bertakwa, berpuasalah kamu. Sama ada puasa dari segi bahasa tadi, tahan diri daripada maksiat selama-lamanya, ataupun memperbaikkan puasa yang sebenar ini, iaitu tahan makan diri daripada terbit fajar sampailah tenggelam matahari. Sama ada puasa sunat ataupun puasa Ramadan. Tahan diri pada itu, maknanya berpuasalah kamu. Maknanya banyak berpuasa, banyaklah perkara-perkara keberkatan yang akan datang kepada kamu. Jadi itu kelebihan puasa, akan menjadi takwa. Dan disebut takwa ini pula diingatkan kepada kita setiap 7 hari sekali. Pak Khatib itu akan ingatkan, usikum nafsi wa iyyakum bitaqwallah ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Aku berpesan pada diri aku dan semua jemaah semua, bertakwalah kamu kepada Allah. Lalu dia baca ayat takwa. Diberi setiap 7 hari mesti ada pesanan ini. Kalau tak ada pesanan ini, tak sah khutbah. Itu besarnya takwa. Bagaimana nak jadi takwa? Berpuasa. Berpuasa itu sama ada sepanjang hari kalaulah kamu makan minum, berpuasalah juga, iaitu tahan diri pada maksiat. Memanglah kita makan, kita minum, tetapi kita daripada itu kita berpuasa, tetap berpuasa selagi mana kita tahan daripada melakukan perkara yang dilarang oleh Allah. Sama kita tahan daripada itu. Itu maknanya kelebihan orang yang berpuasa. Dan seterusnya, kelebihan orang puasa ini, doanya dimakbulkan berdasar hadis Nabi. 3 doa yang Allah terima, antaranya ialah imam adil, orang yang berpuasa, dan imam adil, orang yang puasa, dan orang yang dizalimi. Doa ini Allah akan terima. Itu kelebihan orang yang berpuasa. Kelebihan lagi ialah orang yang berpuasa ini ada pintu khusus di akhirat nanti, iaitu pintu Rayyan. Bermaknanya
pintu raya ini akan panggil siapa yang berpuasa, siapa berpuasa. Kalau kita lihat pada hari ini, ramai ke orang berpuasa sunat, ramai ke berpuasa sunat. Maknanya orang di akhirat nanti mungkin orang yang suka berpuasa ini mendahului yang lain, kerana pintu itu khusus untuk orang berpuasa dipanggil. Tapi berapa ramai orang yang suka berpuasa, itu orang yang berpuasa ini ada kelebihan di akhirat nanti. Dan seterusnya, puasa ini menjadikan kita ini sabar. Sabar, dah lemah, nafsunya lemah. Itu antara yang dapat disebut di sini kelebihan-kelebihan puasa, dan juga kelebihan Ramadan. Dan banyak lagi kalau nak sebut, terlalu banyak kelebihan puasa, memang tak akan habis. Tak akan habis disebut perkara ini, tentang bab puasa ini tak akan habis. Dan orang yang bercakap, orang yang menyampaikan tazkirah, menyampaikan berbagai metodologi, berbagai cara, berbagai kaedah, berbagai contoh, tak sama antara satu sama lain. Itulah hikmat, itulah ilmu Allah ini, tak akan habis-habis diperkatakan, walaupun dia itu selalu berulang, tapi tak pernah jemu dan tak pernah habis. Dan seterusnya, kita akan kongsi puasa yang sebenarnya untuk kita ini. Puasa apa yang sebenarnya, apa bentuk puasa yang sebenarnya untuk kita berpuasa, supaya kita berpuasa yang sebenar-benarnya, yang dikehendaki Allah, yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi puasa yang sebenarnya, puasa ini ada dalam hadis Nabi, man shoma ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Maksudnya sesiapa puasa pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan keampunan, nescaya Allah ampuni bagi dosa-dosanya yang terdahulu. Satu lagi hadis, man qama lailatul qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi wa man shama ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Maksudnya, siapa yang beribadat pada Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan mengharapkan ampunan Allah, Allah ampun dosa yang terdahulu. Sesiapa berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan dan juga mengharapkan keampunan. Inilah puasa yang sebenar-benarnya, puasa yang dikehendaki oleh Allah, yang Allah minta, yang Allah tuntut kepada kita. Inilah sebenarnya, iaitu keimanan. Puasalah kamu dengan penuh keimanan, dan puasalah kamu mengharapkan kamu diampunkan dosa-dosa. Itulah puasa yang sebenarnya. Apabila kita berpuasa dengan penuh keimanan. Bagaimana puasa dengan penuh keimanan? Dengan penuh taat kepada Allah. Mana lagi bulan untuk taat kepada Allah? Sebelum ini kita banyak bercampur, buat sana, salah laku sana, salah laku sini. Jadi masuk aja Ramadan, kita taat kepada Allah dengan sepenuhnya, dengan penuh rasa ketakwaan. Inilah puasanya sebenarnya. Apa yang dilarang oleh Allah jauh sama sekali. Apa yang Allah perintah, itulah yang kita dahulukan. Daripada awal bangun sampailah berbuka, itu diutamakan ketaatan kepada Allah dan menjauhi apa yang dilarang. Bila masanya, inilah masanya. Masa itu untuk kamu menikmati sepenuhnya sebagai hamba kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah Allah, beribadat kepada Allah. Bila? Masa inilah. Masa ini, iaitu ketika kamu berpuasa Ramadan. Masa lain bagaimana? Masa lain tidak disediakan seperti ini. Pada bulan Ramadan disediakan berbagai-bagai kemudahan, disediakan kepada kamu. Yang utamanya setan dibelenggu. Setan yang selalu bisik-bisik was-was kepada kamu dibelenggu, supaya kamu senang dengan aku. Puasalah dengan penuh keimanan untuk mengadu-adukan kamu berpuasa. Aku buka pintu langit dibuka seluas-luasnya. Aku buka pintu surga kepada kamu, yang bakal kamu akan masuki nanti.
Puasalah penuh dengan keimanan, dengan rasa ketakwaan. Bila lagi kamu nak rasa puncak ketakwaan? Bisa lagi kamu nak rasa taat kepada Allah dengan penuh keimanan? Masa-masa dalam bulan Ramadan itu banyak menumpukan kepada Allah. Kepada Allah. Itulah puasa yang sebenar-benarnya. Kalau orang ngajak bercakap yang perkara berbuka-bukan, ini saim, jawablah aku berpuasa. Kenapa Nabi ajar cakap seperti aku berpuasa? Kerana supaya jauh perkara yang itu. Sebab kamu tumpukan sepenuhnya kepada Allah. Bukalah Al-Quran dan ada tafsirnya, sabda-sabda Nabi. Bacalah sabda-sabda Nabi seperti kamu bercakap dengan Nabi. Kalau buka hadis Nabi, kalau kamu baca seperti kamu bercakap dengan Nabi. Kalau buka Al-Quran, selalu hayati seperti kamu berkata dengan Allah SWT. Itu maknanya ketika itu pahala digandakan. Kenapa? Untuk kita menikmati keimanan kita sebenarnya dalam masa itu, supaya dah tamat nanti kamu orang yang betul-betul mukmin. Sebab puasa ini mengajar kita yang sebenarnya keimanan. Jadi kamu sebetul-betul mukmin. Syaitan pun dilepas balik, tak kisah pun dilepas balik, tak ganggu gugat pun kamu, kerana kamu dah bersedia, seperti bersedia walaupun dia dibebaskan nanti. Ketika dia dibelenggu, kamu cukup kuat. Sebab itulah puasa dikata asyam al-junnah. Puasa itu benteng kepada kamu. Puasa itu kubu kepada kamu. Masuk kubu di situ sepertilah takwa. Takwa itu lebih tinggi. Kalau hadis Nabi disebut puasa itu junnah. Puasa itu ialah pertahanan kepada kamu. Ataupun junnah ini ialah perisai. Perisai ini ialah untuk menahan diri daripada serangan musuh. Serangan musuh. Apabila berzaman dahulu, apabila berperang, guna panah, pedang dan tombak. Dan perisai itu akan menghalang jasadnya daripada terkena serangan ini. Dan apabila tamat, kamu dah ada perisai. Siapa yang bebas ketika Ramadan? Syaitan akan bebas. Allah ingatkan kita, inna syaitana lakum aduwun fattakhizuhu aduwa innama yad'u hizbahu liyakunu ashabis sa'ir. Syaitan itu musuh kamu. Kamu ada tak perisai? Kamu ada tak perisai? Bila nak ada perisai, bila kamu nak pakai perisai, inilah bulannya. Inilah bulannya untuk kamu ada satu perisai untuk tahan daripada musuh kamu ini, iaitu syaitan. Dan syaitan itu pula menyeru orang-orang bersamanya untuk jadi ahli neraka. Jadi kalau tak ada perisai, bagaimana? Kalau tak ada perisai kita daripada neraka. Jadi puasa ini perisai kita daripada neraka, perisai kita daripada serangan musuh kita, itu syaitan. Sebab puasa ini berbentuk keimanan. Itulah puasa yang sebenar-benarnya dengan penuh keimanan. Dan puasa sebenar juga disebut situ ialah mengharapkan keampunan, wahtisaban, dengan penuh harapan, dengan penuh mengharapkan keampunan Allah. Seperti mana kita ini bersih, Nabi bersabda, antara solat fardu ke solat fardu, antara Jumaat ke Jumaat, antara Ramadan ke Ramadan, ialah menghapuskan dosa. Nabi ada sebut, apabila masuk Ramadan, kita berpuasa dengan penuh harapan, bersihkan dosa-dosa kita setahun ataupun satu minggu, setahun, bersihkan semua. Bagaimana kita nak mengharapkan Allah ini hapuskan dosa kita? Kita berpuasa dan kita berharap Allah hapuskan dosa kita, sudah pastilah puasa yang sebenar-benarnya. Barulah Allah akan ampun dosa kita, seperti kita bertaubat kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Taubat nasuha, kalau kita sebut taubat nasuha. Kalau puasa kita sebut wahtisaban. Jadi puasa bagaimana yang Allah, puasa yang sebenarnya maknanya menghayati sepenuhnya puasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menghayati sepenuhnya puasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi puasa bagaimana? Bermaknanya pada malam hari kita mengharapkan Allah mengampunkan.
kita mengadu kepada Allah, banyaknya salah setahun, banyaknya qiyamul lail, perbanyakkan qiyamul lail, sebab kita nak harap keampunan. Siang hari maknanya pada malam hari banyak membaca Al-Quran dan banyak merintih kepada Allah, banyak beribadat kepada Allah, lebih-lebih lagi pada malam 10 akhir, kerana kita nak harapkan ampunan. Dalam satu hadis Nabi bersabda, ada 3 masa wafat terbaik untuk kamu yang menyampaikan kamu masuk syurga. Pertama ialah kamu wafat ketika hari Arafah. Yang keduanya, kamu wafat di akhir Ramadan, masuk syurga, menyampaikan kamu terus masuk syurga. Yang ketiganya ialah kamu wafat ketika kamu selesai bersedekah. Kesemua itu ada dalam bulan Ramadan. Bersedekah dalam bulan Ramadan, mana nak tahu ada rezeki. Ataupun wafat di akhir Ramadan, tentulah yang terbaik. Kerana apa? 2 hari sepadanya dapat Lailatul Qadar. Dah 83 tahun ibadat, lebih baik 1000 bulan, 2 hari kemudian dia wafat. Memanglah terbaik untuknya wafat. Tapi kalau boleh mintalah selalu dipanjangkan umur, kerana panjang umur itu boleh menambahkan amalan. Itu takdir Allah. Jadi itu waktu wafat disebut. Maknanya itulah puasa. Puasa ini tinggi darjatnya untuk hidup, dan juga kalau untuk masa untuk wafat, mintalah ketika akhir Ramadan, kalau tidak ada jihad fisabilillah. Jadi dengan penuh berpuasa kamu dengan penuh mengharapkan keampunan. Nak harapkan keampunan, beribadatlah dengan sepenuhnya kepada Allah. Beribadat siang hari, maknanya siang hari itu banyak mencari kehidupan lah. Tetapi tidaklah seperti bulan-bulan yang lain. Setidak-tidaknya kita tak bercakap sesuka hati seperti dahulu. Masih lagi ketawa gelak, kekuatannya tidak lagi melihat perkara, multimedia, kurangkan sana, kurangkan sini. Pada malam hari kita begitu mengharapkan keampunan, sebab kita mahu bersih. Ampun dosa itu ialah kebersihan. Maknanya bagaimana untuk capai puasa yang boleh mengampunkan. Bermaknanya puasa, kalau solat disebut dengan penuh kekhusyukan. Kalau puasa, kita sebut puasalah kamu dengan penuh ketakwaan, seperti Allah sebut. Puasa dengan penuh ketakwaan. Dan puasa itu daripada awal kita banyak lakukan sunat-sunat puasa. Semasa kita berpuasa, semasa sebelum bersahur, pada malam kita banyakkan sunat. Semasa siang hari kita banyakkan sunat-sunat puasa yang Nabi sebut dalam sabda-sabdanya. Ketika berbuka banyak kita melakukan perkara sunat. Maknanya di bulan puasa ini, antara Nabi yang utama Nabi lakukan ialah Nabi banyak bersedekah pada bulan Ramadan. Ketika berpuasa, Nabi banyak bersedekah. Antaranya lah Nabi pada malam itu, jangan tanyalah Nabi buat apa. Jadi itulah kata puasa yang sebenar-benarnya ialah mengharapkan dengan penuh keimanan, ketaatan kepada Allah, yang sebelum pada ini kita rasa kita jauh dengan Allah, dan sebenarnya ialah mengharapkan keampunan. Sebelum pada ini kita minta keampunan tapi tidak rasa dengan rasa dekat. Itulah puasa yang sebenarnya. Jadi kita berharap puasa kita tahun ini memanglah kita terbaik, dan kita berharap puasa kita ini sentiasa mendatangkan keberkatan kepada kita seperti doa hilal tadi, dan semoga kita berjaya di akhirat. Puasa akan datang kepada kita memberi syafaat. Sebab antara yang datang syafaat di akhirat nanti ialah Al-Quran dan puasa. Dan puasa itu diberi amalan, diberi ganjaran sendiri oleh Allah SWT. Setakat itu dulu dapat saya sampaikan. Waktu pun dah masuk waktu Isya. Kita tangguh sini tapi kafarah Rasulullah wal asr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat
wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.